Ini adalah Hedge 1.5, kasut mampu milik di bawah Rp200 dengan ciri serta fisikal kasut berbeza daripada kasut-kasut dalam julat harga yang sama. Dikatakan mampu untuk larian jarak jauh sehingga maraton penuh ataupun 42 km. Tetapi adakah kasut ini sebenarnya boleh untuk larian jauh dan juga tahan? Saya telah melakukan larian sejauh 26 km untuk mencukupkan penggunaan 100 km kasut ini, dan kita lihat bagaimana kasut ini mampu bertahan. Hello kepisanangan tepinay ngawi. Alan sana kuda do sanang ngawi masa-masa dititimpo haro rural miagal do covid habodam siam alidas ngawi datinan maya damin tangkos. Tamangai toko sanda daw kada kalihwai maya do SOP hinang ganapa dato au aralihan tay ko katongkap iti rural. Saya Sam Sanin, berjumpa lagi kita. Kali ini kita lihat bagaimana keadaan Hedge 1.5 selepas 100 km. Dalam video ini juga saya akan bincangkan berkenaan dengan keadaan fisikal, positif, dan negatif kasut ini. Juga sedikit perbezaan antara kasut ini dengan GIS Ekiden bukan versi Elite. Sebelum itu sedikit penafian bahwa kasut ini saya beli sendiri dan tiada siapa yang meminta saya buat video ini, melainkan record saya semata-mata dan dikongsi bersama dengan rakan-rakan pelari di luar sana. Video ini juga bukan promosi tetapi lebih kepada konten larian. Apa yang saya sampaikan di sini adalah pendapat jujur saya sebagai pelari biasa dan bukan atlet. Kita mungkin ada perbezaan karena cara larian, keadaan kaki, dan apa yang kita sukai. Apa yang saya tunjukkan di sini adalah senarai beberapa larian yang saya lakukan bagi mencapai 100 km penggunaan kasut Hedge 1.5, dan dalam larian ini saya telah melakukan pelbagai jenis larian, antaranya easy run, speed run, tempo, interval, dan long run. Dengan itu saya boleh katakan yang kasut ini boleh digunakan untuk pelbagai larian ataupun kasut ini adalah serba boleh. Untuk semua larian ini, selepas larian ketiga, saya sebenarnya telah gantikan insole asal. Yang ini adalah insole asal. Dalam insole ini ada banyak lubang yang dinamakan sebagai Hexacush. Dan saya telah gantikan insole yang asal ini kepada insole lain. Ini adalah daripada insole kasut saya yang lama, daripada jenama Power. Dan antara sebab yang kenapa saya gantikan ialah disebabkan oleh lubang yang dipanggil sebagai Hexacush, yang pada saya dia ada masalah, yang maksudnya saya boleh rasai di tapak kaki, dan saya rasa dia sangat tidak selesa, terutama untuk larian jarak jauh.
Kasut ini sebenarnya ada sedikit persamaan dengan kasut Nike Winflow 8, yaitu di bahagian midsole, jadi di sini bahagian midsole dan juga corak tapak pada outsole. Okay. Jadi ada sedikit sebenarnya ada persoalan di sini, yaitu sama ada 19 mendapat inspirasi atau mengambil reka bentuk daripada Nike. Dalam Winflow 8, kasut ini punya dua A-zoom unit di tumit dan juga di forefoot. Okay, manakala bagi H 1.5 cuma terdapat getah yang dipanggil sebagai A-flex sole. Baik, kita lihat keadaan fizikal kasut ini selepas penggunaan 100 km. Di bahagian upper masih lagi kelihatan elok, nampak masih baru. Di midsole pula juga masih baik, okay, masih elok. Seterusnya kita lihat di bahagian outsole bagi kasut ini. Jadi di sinilah kita dapat lihat kesan haus yang agak ketara pada tapak. Okay, sebenarnya sebelum 100 km pun sudah jelas sebenarnya kesan haus pada tapak ini. Dan juga terdapat bahagian pada tapak yang sudah mulai terkopek. Okay, contohnya ini adalah bahagian kanan, dan yang terkopek ialah yang ini ya. Okay, yang ini yang paling besar lah. Sama juga di bahagian kiri. Okay, kesan haus dia terutama di bahagian tengah dan sudah mulai terkopek ataupun terbuka. Jadi itu adalah antara kesan-kesan haus yang ataupun kesan-kesan yang kerusakan juga yang kita boleh anggap sebagai kerusakan pada kasut ini disebabkan oleh tapak dia yang mulai tercabut. Dan dari segi positif, kasut H 1.5 ini, kasut ini agak murah, agak ringan, tidak ada heat slip, dan bagian atas yang boleh dikatakan breathable. Kemudian midsole yang lembut serta agak stabil. Dari segi pemakaian kasut ini, pada saya boleh dikatakan lebih selesa berbanding dengan Gis Ekiden versi lama. Okay, dan ride kasut ini juga baik dan boleh digunakan untuk larian pada pace yang laju. Juga tapak yang mencengkam. Dari segi negatif berkaitan kasut ini pula ialah lidah kasutnya ini nipis, sangat nipis dan juga mudah bergerak. Kemudian lapisan getah di hujung kasut ataupun di kotak jari kaki ini yang agak besar. Okay, dan mungkin boleh dikecilkan sedikit lah, getah overlace yang di hujung ini. Okay. Dan toe box agak lebar menyebabkan jari kaki saya mudah bergerak. Tetapi mungkin ini adalah positif bagi yang mempunyai kaki yang agak lebar lah. Okay. Dan seterusnya tapak pada outsole yang pada saya tidak tahan. Okay. Sedikit perbandingan dengan Winflow 8, kasut Nike Winflow 8. Okay. Di bagian outsole ya. Okay. Kita lihat di sini masih lagi elok pada penggunaan 100 km. Jadi ketahanan tapak bagi H 1.5 ini sedikit mengecewakan dan saya jangkakan yang tapak kasut ini mungkin boleh bertahan sehingga 300 km. Okay, kalau dia mampulah sampai ataupun di antara 300 ke 400 km saja. Sedikit perbandingan dengan Gis Ekiden versi lama. Untuk versi baharu mungkin ada perubahan pada upper. Okay. Dan saya percaya midsole serta outsole dia masih sama. Dari segi keselesaan pemakaian, okay, pada saya dia sama saja, tetapi saya rasa H 1.5 ini lebih selesa sedikit berbanding dengan Gis Ekiden. Midsole pada kasut H 1.5 lebih lembut, okay, menyebabkan ride yang selesa berbanding dengan Gis Ekiden yang lebih firm ataupun keras pada masa landing. Baik, kesimpulannya kasut ini murah dan kelihatan mantap, okay, sesuai, mungkin cukup untuk pelari pemula ataupun yang ingin mencari kasut yang boleh digunakan untuk larian harian. Jadi adakah kasut ini sesuai untuk larian jarak jauh termasuk 42 km full marathon? Okay, saya telah melakukan larian sejauh 26 km dan sebenarnya saya masih lagi boleh berlari sebenarnya. Jadi bergantung kepada diri kita kerana tidak ada yang mustahil, sedangkan ada yang berlari trail sejauh 50 km hanya dengan selipar, ataupun ada juga yang buat full marathon dengan selipar ataupun berkaki ayam. Jadi tepuk dada, tanya selera.
mahu 1000 daya kata orang. Sebenarnya kekuatan datang daripada latihan. Kasut ataupun selipar pun boleh digunakan. Jadi ini bergantung pada keselesaan masing-masing. Pada saya, jika ingin mencari satu kasut saja, saya lebih sarankan Hedge 1.5 berbanding dengan Gears Ekiden, kerana kasut ini lebih selesa terutama di bahagian atas dan midsole, dan juga lebih selesa untuk easy run, long run dan speed session. Harapan saya untuk penambahbaikan bagi kasut ini, mungkin dalam Hedge 2.0, kurangkan sedikit saiz lapisan getah di bahagian kotak jari kaki ini, sebab dia, kalau kita lihat, dia sangat boleh dikatakan besar. Okay, dan juga kurangkan lubang pada insole. Okay, yang ini insole dia mungkin boleh kurangkan, terutama sekali di bahagian di sini dan juga mungkin bahagian di midfoot. Satu lagi, mungkin tambahkan sedikit padding pada lidah kasut ini, sebab dia terlalu nipis dan mudah untuk bergerak. Dan seterusnya, mungkin juga tambahkan sedikit saja stake height. Kasut ini mungkin saya akan beli pada masa akan datang, bergantung kepada perubahan yang ada. Jadi sampai di sini saja untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan sehingga berjumpa lagi pada video yang lain. Jaga diri dan terima kasih. Bye bye.